kita tak perlu pakai naturalisasi sebab banyak akademi dah. Dan saya tengok pun semenjak adanya pasukan-pasukan besar yang saya tak perlu sebut nama lah, itu mendorong untuk pemain pergi ke situ. Walaupun dia asal daripada Perak, tapi bila abang tanya tadi, nanti nak main untuk mana? Faham kan apa yang saya cakap? Okay, Coach Hakim Isa, lama tak dilihat di media. So, hari ini dapat jumpa. Boleh tak ceritakan sedikit tentang Mika Football Academy ni? Okay. Mika Football Academy ni baru ditubuhkan dalam 2023, bulan 2 hari tu. So, dia dah berjalan selama dalam 10 bulan 9 bulan lebih kurang lah. Jadi, objektif utama untuk Mika Football Academy adalah untuk cari pelapis-pelapis bakat-bakat muda Sebab apa yang kita tahu dulu banyak bakat-bakat muda datang pada Perak. Sukma, Presiden Cup, kebanyakannya bahagian ataupun daripada pelapis dari Perak yang akan champion lah kebiasaannya. So saya nak ketengahkan, saya nak cari ataupun congkir bakat-bakat muda ni. Yang mana yang boleh kita ketengahkan, kita ketengahkan. Sayang. So saya adakan akademi tu untuk sharekan segala ilmu yang saya pernah ada sebagai ex-player. Sekarang saya pun dah ada orang kata fokus untuk coaching. Saya pun ada certified lesson So segala ilmu yang saya ada, insyaAllah saya akan curahkanlah kepada anak-anak muda kita. Selepas dekat 10 bulan ni, macam mana sambutan so far dan berapa ramai pelatih yang ada, berapa pasukan yang ada? Okay, Alhamdulillah selama kita berjalan ni kita dah ada lebih kurang dalam 63 pemain. So kebanyakannya pemain daripada umur 12 tahun, 10 tahun dan 8 tahun. Kita juga terima player yang berumur 5 tahun, 7 tahun. So saya nak fokus kepada grassroots, pembangunan. Ada juga yang macam form 3, form 4 kan, form 2, tapi itu cuma yang nak join training lah. Tapi saya more fokus on grassroots akaumbi. Dari segi pendekatan coach, apa yang coach letakkan kelainan dalam Mika Football ni berbanding akademi lain? Okey, kelainan daripada akademi saya ni, firstly, saya akan sediakan ataupun saya akan bekerjasama dengan coach-coach yang mempunyai pengalaman sebagai pemain. Seperti Nurizwan. Dan dia juga mempunyai lesen yang sah sebagai jurulatih. So, semua jurulatih yang berada dalam Mika Football ni merupakan bekas pemain dan juga mempunyai lesen yang sah sebagai seorang jurulatih untuk mengembangkan lagi ataupun untuk mencari bakat-bakat menggunakan segala ilmu yang kita ada lah. Macam tu. Coach, tapi to be honest tadi saya tengok memang saya impress sebab drill latihan tu agak advance ya. Apa yang buatkan coach berani untuk meletakkan drill latihan untuk pada umur macam ni coach? Saya memang kagum lah tengok tadi. Okey. Saya sebenarnya sebab saya tengok pemain-pemain yang saya ada sekarang ni, diorang cepat faham. Jadi saya takkan nak maintainkan dengan training yang sama je. So saya bagi advance lagi sebab diorang pun lagi 2-3 bulan akan lonjak umur menengah. So nanti tak susah ataupun tak kekok untuk diorang berada di menengah nanti. So saya terapkan untuk training ataupun persediaan untuk diorang lebih advance. Bergantung kepada kefahaman diorang juga. Sebab apa yang saya tengok situasi sekarang, diorang cepat faham. So saya akan lonjakkan training lebih kepada advance. So untuk kebaikan diorang juga. Macam tadi saya nampak ada dalam satu drill tu ada teknik, ada fitness, dia sekaligus. Masa awalnya budak-budak ni boleh terima dengan mudah tak coach? Pada mulanya susah juga sebenarnya. Pada mulanya. Tapi bila diorang dah biasa, and then sebab saya dengan diorang pun akan training dalam seminggu, kita orang ada training malam. Itu yang kelebihan kita dengan akademi lain. Dekat Ipoh kita sahaja akademi yang ada padang untuk boleh diguna pakai pada waktu malam. Itu kelebihan kat Mika Football Academy lah. Setakat ni boleh coach kongsikan macam mana pencapaian tim ni? Alhamdulillah. So sekarang kita baru first time join game Super Rimau. Event daripada mana? FAM Maxim. So Alhamdulillah untuk U12 kita tanpa ada kekalahan lagi, straight kita menang. So untuk U8, U10 kita mau fokus pada development. Kita rotate every player, kita tak demand result lagi. So untuk U12 kita demand result. Sebab tu training tu dia lebih advance lah. Macam tu. So selain daripada mungkin untuk menerapkan gaya permainan baru tu, apa lagi cabaran yang coach hadapi untuk pastikan Mika Football ni ke hadapan coach? Mungkin dari segi dana ke apa macam mana fasiliti? For sure, paling jadi masalah akademi adalah dana tau. Sebab kalau kita ada budak yang bagus, tapi kalau kita asyik training, takkan berkembang dia punya potensi tu tau. So kita kena pergi game luar. Bila kita nak pergi game luar,
bukan semua parents ataupun sebuah akademi tu mempunyai dana tau. Untuk kita game luar, kita perlu jururan penyertaan masuk. Kalau ada yang buat anjuran, mungkin ada jururan game. Belum kita masuk travel lagi. Belum kita masuk JC lagi kan. So, masalah utama adalah dana lah. Sebab apa yang kita peroleh sekarang semuanya adalah daripada kerjasama keluarga dan juga saya sendiri, daripada kawan-kawan saya sendiri, daripada saya punya penaung, kenalan-kenalan yang ada tolong, membantulah daripada sedikit sebanyak. Kalau satu hari nanti Coach Hakim Isa ni nak dikenali sebagai coach yang macam mana, Coach? Susah saya nak cakap apa. Tapi apa yang saya tahu, apa yang saya target dalam bidang coaching ni, step by step. Saya takkan kejar untuk yang tinggi. Saya akan ambil pengalaman bermula daripada bawah untuk ke atas. So saya akan step by step. Tapi tipulah kalau saya tak ada pasal impian untuk menjadi head coach national team. So saya pasal impian yang tinggi lah untuk itu. Okay, last Coach. Again, tadi Coach ada cakap Perak sebelum ni dikenali sebagai pengeluar bakat-bakat muda, player-player, sukma semua. Tapi dalam keadaan sekarang mungkin agak struggle dengan pasukan Perak FC. Coach melihat situasi ni akan ambil masa berapa lama? Ataupun Coach rasa ini normal kitaran untuk pasukan? Okay, ini sebenarnya bagi saya normal untuk pasukan. Kita tak tahu. Di saat kita sedang preparation untuk akaumbi ataupun untuk bakat muda, tim lain pun sama juga. Negeri-negeri yang lain pun akan mempunyai tujuan yang sama untuk melahirkan bakat-bakat muda juga. Tapi apa yang saya boleh katakan, ini macam abang katakan tadi kan, ini memang kitaran normal. So apa yang kita dah pernah ada story tau, bakat muda tau. So tinggal dekat kita sebagai jurulatih ni yang untuk menggali ataupun untuk mencari bakat-bakat muda ni. Tak mustahil sebenarnya. Kadang-kadang bukan salah pemain, tapi salah jurulatih kadang-kadang. Tadi saya cakap lah, tapi tambah satu. Sebab masa saya dekat AMD itu ada satu coach dia bagi pendapat dengan keadaan bakat muda sekarang, dia percaya dalam 5 ke 10 tahun lagi kita tak perlukan proses naturalisasi. Bakat muda kita sekarang memang dah next level. Yes, betul. Saya setuju sebab berbeza. Waktu saya muda dulu dan waktu pemain muda yang sedia ada sekarang ni, platform untuk diorang menyalakan bakat banyak. Akademi pun dah tumbuh macam cendawan sekarang. So saya harap pemain-pemain semua boleh bagi, orang kata, bukan senang nak dapat peluang. Bukan senang nak tengok mak ayah kita support. Zaman sekarang memanglah orang kata. Tapi ada ayah yang keluarga yang berkemampuan dan ingin melihat anaknya berjaya. So tak mustahil. Diorang takkan fikir daripada segi kewangan. Asalkan diorang nak tengok, diorang support je apa yang buat anak diorang happy kan. Tapi apa yang dia kata untuk 5-10 tahun akan datang tu, saya setuju. Kita tak perlu pakai naturalisasi sebab banyak akademi dah. Dan saya tengok pun semenjak adanya pasukan-pasukan besar yang saya tak perlu sebut nama lah, itu mendorong untuk pemain pergi ke situ. Walaupun dia asal daripada Perak, tapi bila abang tanya tadi, nanti nak main untuk mana? Faham kan? Apa yang saya cakap, tim besar tu. Itu untuk mendorong pemain-pemain untuk ke arah itu. So tak mustahil lah. Kan bakat-bakat muda dan takkan ada naturalisasi. InsyaAllah 5-10 tahun akan datang.